Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Pada video kali ini saya ingin membawa Anda semua menyelam lebih dalam ke dalam satu kisah yang tengah hangat membakar pentas politik Sabah. Kalau Anda rasa politik Sabah sudah cukup rumit dan penuh dengan drama, tunggu sampai Anda dengar kisah yang ini. Ada yang kata Sabah sedang dilanda kanser. Bukan penyakit fisikal, tetapi kanser di dalam sistem pentadbiran negeri itu sendiri. Ya, kata mereka, skandal rasuah ini sudah mulai bernanah dan kini meletup di muka rakyat. Dan yang lebih mengejutkan, bukan seorang dua, tetapi 15 orang pemimpin negeri, termasuklah 3 timbalan ketua menteri, sedang dikaitkan dengan skandal lesen cari gali mineral. Bukan sekadar tuduhan kosong, ada video, ada message WhatsApp, dan dikatakan ada dokumen rasmi yang mengesahkan urusan di bawah meja ini. Menarik kan? Memang menarik, tetapi juga sangat menakutkan. Sebab kita sedang bercakap tentang hasil bumi Sabah, emas, tembaga, nadir bumi yang sepatutnya menjadi milik rakyat tetapi mungkin sedang dikaut diam-diam oleh elit politik. Baru-baru ini UMNO Sabah melalui pengarah komunikasi strategiknya, Datuk Rosman Datuk Akhir Zaman, menyatakan dengan tegas bahwa kerajaan negeri Sabah sedang dilanda kanser. Kata beliau, ini bukan skandal yang kecil, tetapi satu penyakit yang membengkak dalam institusi negeri. Tambahnya lagi, golongan elit sedang menggila. Memang keras betul kenyataan beliau itu. Dan katanya lagi, rakyat Sabah mengharapkan masa depan yang lebih baik, tetapi kini realiti di hadapan mata sangat berbeza daripada impian itu. Nama-nama besar yang dikaitkan ini bukan calang-calang. Antaranya ialah Datuk Seri Jeffrey Kitingan dari Star, Datuk Dr. Joakim Gunsalam dari PBS, dan Datuk Syahelmi Yahya. Ketiga-tiga ini adalah timbalan Ketua Menteri Sabah. Jadi bayangkan, kalau betul mereka terlibat, bagaimana rakyat mahu percaya kepada kerajaan. Dan bukan itu sahaja, Ketua UMNO Sabah sendiri, Datuk Seri Bung Mokhtar Aradin pun tidak lari daripada kontroversi. Beliau dan istrinya Zizi Izzet masih berdepan dengan kes mahkamah berkaitan pelaburan Velcra. Jadi bila Bung bercakap tentang rasuah, netizen pun mulalah bertanya, yang ini macam mana pula? Nah, tapi isu sekarang bukanlah pasal siapa cakap, tetapi isi pendedahan itu yang cukup berat. Laporan daripada Malaysia kini menyebut bahawa 6 lagi ahli politik kanan dikaitkan dalam skandal lesen cari gali mineral, menjadikan jumlah keseluruhannya kepada 15. Antara nama-nama terbaru ialah timbalan Presiden Star L. Ron Alfred Angin dan Robert Tawik, bekas Presiden PBS Datuk Seri Maximus Ongkile, dan juga timbalan Presiden PBS Jahid Jahim. Menurut sumber, ada rekaman video yang menunjukkan perbincangan ataupun transaksi yang mencurigakan. Malaysia kini kata mereka diberi tangkapan skrin ataupun screenshot dan petikan ringkas daripada rakaman itu, tetapi tidak dibenarkan siar secara penuh. Selain video, dikatakan juga ada message WhatsApp dan dokumen lain yang boleh menyokong dakwaan tersebut. Siapakah yang memberi maklumat ini? Seorang pemberi maklumat yang dikenal pasti sebagai Albert. Dia ini memang konsisten dalam mendedahkan satu demi satu rakaman sejak November tahun lepas. Dalam salah satu video, kelihatan seorang individu yang didakwa sebagai adun menerima duit sebagai balasan untuk meluluskan lesen cari gali mineral. Dan antara yang dikaitkan juga termasuklah Masidi Manjun, Menteri Keuangan Sabah, serta Arifin Arif, Menteri Sains dan Inovasi Negeri yang juga menantu kepada TYT Sabah Musa Aman. Tidak ketinggalan nama-nama seperti Andi Suryandi, Pembantu Menteri, Yusof Yaakob, Pengerusi Khazanah Sabah, Rubin Malang, Pengerusi Sedco, serta Adun Tumpasuk Arsad Bistari dan Adun Kuamut Masyung Banah. Pendek kata, senarai itu cukup panjang dan menggerunkan. Ia menggambarkan satu jaringan kuasa yang dalam dan kompleks. Dan menurut sumber, 2 daripada adun ini dijangka akan didakwa di mahkamah seawal hari Isnin ini, bersama dengan pemberi maklumat Albert sendiri. Bayangkan, whistleblower yang mendedahkan rasuah pun turut dihadapkan ke mahkamah.
Apa cerita ini? Sepatutnya orang macam itu dilindungi di bawah Undang-Undang Pendedahan Maklumat Awam, bukanlah dikorbankan. Tetapi inilah realiti politik kita. Kadang-kadang yang coba bawa kebenaran itu yang paling awal dibungkam. Dalam masa yang sama, Sabah terus menghadapi masalah asas. Masalah seperti kemiskinan, infrastruktur yang daif, peluang pekerjaan yang tidak mencukupi. Sedangkan hasil bumi teruslah dikaup. Bila semua ini didedahkan, rakyat mula tanya siapa sebenarnya mengawal Sabah. Wakil rakyat ataupun kumpulan elit yang hanya nampak duit. Sekarang, mari kita sama-sama pikirkan. Kalau betul semua ini berlaku seperti yang didakwa, berapa banyak hasil negeri yang sudah diseleweng? Berapa banyak proyek untuk rakyat yang dibatalkan semata-mata karena dana sudah dialihkan? Dan yang lebih penting, sampai bila rakyat Sabah perlu berdiam diri melihat negeri sendiri dipijak-pijak oleh orang yang diberi kuasa. Nah, jadi Anda semua yang menonton video ini, saya cabar Anda untuk berpikir secara jujur. Patutkah kita biarkan nama-nama besar terus memegang jawatan sementara siasatan belum diselesaikan? Patutkah kita desak SPRM dan pihak berkuasa untuk umumkan secara terbuka siapa yang terlibat, apa bukti yang ada, dan bila tindakan akan diambil? Atau adakah ini cumalah satu drama politik untuk menjatuhkan individu tertentu menjelang PRN Sabah ke-17 yang bakal tiba? Ada teori lain juga yang mengatakan ini semua adalah permainan dalaman antara blok politik di Sabah sendiri. Star lawan PBS, gagasan rakyat lawan UMNO, semua pun coba tunjuk bersih dan menjatuhkan lawan. Tetapi yang jadi mangsa akhirnya ialah rakyat sendiri, yang tidak dapat air bersih, yang jalan kampung masih lagi bertanah merah, yang sekolah anak-anak mereka masih bocor bumbungnya. Sedangkan pemimpin atas sedang sibuk mengira untung lombong mineral. Nah, macam mana tuh? Jadi saya ingin tanya kamu semua, kamu percaya atau tidak semua pendedahan ikhlas ini? Ataupun ini adalah hanya satu pertempuran kuasa? Kalau Anda berada di tempat rakyat Sabah, adakah Anda akan masih undi parti-parti ini selepas semua pendedahan ini keluar? Dan kalau benar-benar nama besar ini terlibat dalam rasuah, patutkah mereka disingkir serta merta? Saya tahu soalan-soalan ini panas dan berat, tetapi inilah yang kita perlu, yang sangat-sangat kita perlu bincang secara terbuka. Kita tidak boleh lagi benarkan budaya politik toksik ini membarah di negeri kita. Sabah patut menjadi negeri yang kaya dan makmur, bukan lubuk bagi elit politik mengaut kekayaan. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat Anda di dalam ruangan komen di bawah. Kita mahu dengar suara rakyat. Kita mahu tahu siapa sebenarnya yang bersama Sabah dan siapa yang hanya mahu sapu hasil bumi untuk diri sendiri. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Currents via MY. Disinilah kita tidak akan berhenti bercakap, tidak akan berhenti. Kita tidak akan diam apabila ada kezaliman yang berlaku. Kita akan terus bongkar dan terus lawan dan terus mempersoalkan. Demi Sabah, demi rakyat. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Stay alert, stay critical. Kita rakyat, kita ada kuasa. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sekali lagi semua. Terima kasih.